A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah hari ini kita akan membaca kitab karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir yang diberi nama Adat versus Ibadat, jawapan kepada amalan kontroversi. Kitab ini iaitu kitab Adat versus Ibadah. Kita masuk dalam bab yang ketiga. Dalam bab ketiga ini kita akan bercerita tentang tarikat. Tentang tarikat, sama ada boleh ke kita bertarikat ataupun kita tak perlu pun untuk bertarikat. Jadi persoalannya, ada kumpulan A kata tarikat ini dibenarkan, manakala kumpulan B kata tarikat ini tidak boleh dibenarkan sebab ada unsur-unsur syirik dan juga taksub kepada guru-guru tertentu. InsyaAllah hari ini kita akan membaca tentang bab tarikat. Sebelum itu saya ingin memberitahu Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, dalam sudut pandangan saya, beliau merupakan seorang lelaki insan yang mengambil jalan tengah, iaitu jalan menyelesaikan masalah ummah, yang mana kumpulan A kata kumpulan B, kumpulan B kata kumpulan A. Jadi Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan adakah salah ataupun tidak salah dalam satu-satu amalan, iaitu adat yang selalu kita lakukan ataupun ianya adalah ibadah dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk bab bertarikat. Dalam bab tarikat ini, segelintir masyarakat mengikut ajaran tarikat tertentu, antaranya tarikat Ahmadi, tarikat Sanusi, tarikat Qadiri, tarikat Naqsabandi dan sebagainya. Macam-macam tarikat. Ada pendapat menyatakan bahawa amalan tarikat adalah sesat. Hal demikian kerana tarikat mewajibkan perkara yang tidak wajib. Tarikat menentukan ibadah yang tidak diwajibkan dalam Islam. Bahkan tarikat bukanlah daripada ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, kita tengok adakah betul tarikat ini dia mewajibkan satu-satu amalan. Sebab apa kena bertarikat? Kenapa kena ikut tarikat? Kenapa ada orang mengikuti tarikat? Kita nak tengok adakah benar tarikat ini satu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam ataupun menyalahi hukum-hukum serta akidah Islam itu sendiri. Kita akan tengok. Kita akui bahawa Nabi tidak membawa ajaran yang dinamakan tarikat. Sebab apa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang mengajarkan Islam, dan Nabi sendiri adalah sumber hukum dalam menentukan satu-satu hukum dalam agama Islam, kerana Nabi mendapat wahyu terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melalui perantara Jibril. Itulah dari Rasulullah. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada wujud tarikat. Tarikat ini adalah satu kumpulan yang mewujudkan satu-satu ibadah dan mereka mengkhususkan serta menjadualkan, kiranya
mereka ini mendisiplinkan diri dalam mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid ataupun bacaan-bacaan Al-Quran tertentu dalam kehidupan seharian mereka. Kita tengok ada tak dalam Al-Quran suruhan daripada Al-Quran tentang tarikat ini. Dalam Al-Quran terdapat arahan agar ibadah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahawa ibadah hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Tarikat ini apa? Tarikat ini bertujuan untuk seorang murid itu yang ingin menempuh jalan rohani melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh, khusyuk serta ikhlas. Jadi tarikat ini adalah satu, kita boleh namakan sebagai wasilah. Satu wasilah di mana kita sendiri tak boleh nak jadualkan diri kita. Selain daripada kita solat 5 waktu sehari semalam, melakukan keseluruhan rukun Islam iaitu yang 5 itu, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat kita, kemudian menunaikan haji. Kita dah melakukan semua itu. Dalam kita nak mewujud ataupun nak mendidik hati kita supaya merendahkan diri terhadap Allah, merendahkan diri hidup di atas muka bumi untuk kita menempuhi jalan rohani yang lebih tawaduk, lebih merendah diri, lebih merasakan bahawa kehidupan alam ini hanyalah sementara, akhirat adalah kekal abadi. Makhluk tak boleh bagi manfaat dan juga makhluk tak boleh bagi manfaat kecuali dengan izin Allah. Untuk kita nak tetap dan teguhkan kalimah la ilaha illallah di dalam hati kita, ulama dahulu telah mewujudkan satu silibus yang kita namakan sebagai tarikat. Ada macam-macam tarikat yang saya sebutkan tadi, antaranya tarikat Qadiri, Naqsabandi, Sanusi dan juga Ahmadi, dan ada lagi beberapa tarikat. Jadi tarikat ini adalah satu cara untuk kita mendisiplinkan diri dalam menempuh jalan rohani, melakukan ibadah supaya ianya menjadi bersungguh-sungguh, khusyuk serta dapat menambahkan ikhlas dalam hati kita. Dalam Al-Quran juga disebut tentang takwa, muhsin, abrar, muqarrabin dan sebagainya. Oleh itu, tarikat juga bertujuan untuk mencapai satu kedudukan takwa. Takwa iaitu bukan sahaja kita melakukan ibadah ini kerana Allah suruh, tapi kita ada satu wujud, satu perkataan iaitu takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa Allah sentiasa memerhati kita, dan bila akan timbul rasa takwa itu, insya-Allah untuk kita melakukan sebarang kemungkaran kepada Allah, kita akan ingat bahawa Allah nampak, Allah lihat perbuatan kita. Sebab itulah dalam hadis Jibril, Nabi ditanyakan tentang iman, Islam dan ihsan. Apabila ditanya ihsan, Nabi SAW bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kita nak beribadah, nak melakukan kebaikan, solat, bayangkan Allah, kita melihat Allah. Bayangkan kita melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Dalam apa jua perbuatan kita, ketahuilah Allah melihat kita. Dalam hadis ini ataupun dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Nabi melakukan ibadah solat sehingga bengkak kakinya. Ini menunjukkan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mentaati Allah. Dalam mentaati Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang berlebih-lebihan?" Berlebih-lebihan ni bukan sembahyang 5 waktu sahaja yang Nabi lakukan. Nabi berqiyamul lail, melakukan solat tahajud sehingga keadaan bengkak-bengkak kakinya. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kamu adalah maksum
dosa kamu telah pun diampunkan oleh Allah pada sekarang ataupun pada yang akan datang. Allah sudah ampunkan. Kenapa kau beribadah bersungguh-sungguh? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang pandai bersyukur? Tak bolehkah aku menjadi satu hamba yang pandai berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu cara pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tasawuf ialah ilmu akhlak. Ia bertujuan untuk mendidik hati manusia agar berakhlak mulia zahir dan batin. Dalam satu aliran ilmu, dalam kita bertarikat, dia ada namanya tasawuf. Tasawuf inilah yang mewujudkan, melatih diri kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Supaya apa? Supaya kita rasa pandai hormat kepada orang, pandai rasa berterima kasih kepada orang, dan sentiasa merasakan diri ini banyak kekurangan daripada merasakan diri ini aku lebih baik daripada orang lain. Itu adalah antara ilmu tasawuf. Dalam kita mempelajari tarikat ini, kita tengok tarikat ini bertujuan untuk mengamalkan dan menghayati ajaran Islam. Oleh itu, ilmu tasawuf dan tarikat tidak membicarakan disiplin ilmu yang mendalam. Sebaliknya, ia menekankan tentang penghayatan dalam amalan beragama. Bermaksud, tarikat ini dia lebih khusus kepada ibadah. Maksudnya, tarikat ini adalah satu silibus yang boleh saya katakan di mana pengikut-pengikut, murid-murid yang mengikuti tarikat itu, mereka ada zikir-zikir, bacaan-bacaan Quran ataupun jumlah-jumlah zikir yang perlu mereka habiskan dalam harian mereka. Maksudnya dia ada ibadah khusus mereka. Ibadah khusus. Dalam ibadah khusus ini tak lain tak bukan semuanya hanya kepada ingin mendidik jiwa. Ingin wujudkan dalam hati kita ini bahawa aku adalah hamba Allah. Untuk didik jiwa kita supaya apa? Supaya tahu yang kamu hidup di dunia ini tujuannya ialah illa ta'budu, iaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan untuk bertarikat, untuk mewujudkan rasa cinta dalam ibadah. Amalan tarikat menetapkan jumlah bagi bacaan Al-Quran. Macam saya katakan tadi, amalan tarikat menetapkan jumlah bagi bacaan Al-Quran, bilangan selawat dan sebagainya agar perintah Allah dapat dilaksanakan. Amalan tarikat ini mendidik agar hati sentiasa ikhlas. Memang mula-mula kita paksa diri kita. Jadi bila kita hari-hari buat, dia akan menjadi kebiasaan. Sehingga satu tahap kita dapat merasakan kemanisan dalam melakukan satu-satu perkara, dalam satu-satu ibadah. Sebab apa? Kita dah melazimi perbuatan tersebut. Jadi kita nak tengok apa? Kita nak tengok, tapi dalam sesetengah hal wujud juga pertikaian terhadap amalan tarikat yang membayangkan wajah guru. Ada satu tarikat ini dia membayangkan wajah guru mereka sebelum memulakan zikir ataupun wirid dia. Ia dianggap syirik daripada segelintir ataupun sekumpulan orang yang mengatakan tak boleh kita nak membayangkan wajah guru kita sebelum kita melakukan sesuatu ibadah. Sebab apa? Mestilah kita letakkan di dalam hati kita bahawa Allah, dan kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama, bukannya guru-guru kita. Ia dianggap syirik. Sebenarnya ia hanyalah sekadar rabitah atau ikatan sahaja dengan membayangkan wajah guru dan mengingati guru. InsyaAllah semangat seorang murid akan semakin kuat. Jika murid sudah kuat, maka ia tidak lagi perlu kepada rabitah untuk membayangkan wajah guru itu, kerana dia punya ibadah dia, kekuatan dia dalam pegangan dia sudah pun kuat. Samalah macam kita. Kalau kita, sebagai contoh, kita main takraw, kita main sukan, main badminton. Dalam keadaan tertentu kita membayangkan wajah apa? Wajah jurulatih kita.
nasihat-nasihat dia, perkataan-perkataan dia, supaya apa? Untuk mendatangkan semangat. Kita bukannya menyembah guru itu. Kita tidak menyembah guru itu. Kita tak menjadikan guru itu sebagai pengantaraan. Tapi guru itulah yang mengajarkan kita tentang agama. Mengajarkan kita tentang taat kepada Allah. Mengajarkan kita tentang agama dan zikir-zikir serta wirid-wirid harian yang sentiasa mengingatkan kita. Jadi untuk mendapatkan semangat itu, kita membayangkan wajah guru kita. Itu dalam amalan tarikat, di mana ada setengah kumpulan mengatakan ini adalah syirik. Ini adalah syirik kerana kita tak boleh membayangkan wajah makhluk sesama kita, melainkan kita membayangkan ataupun meletakkan di dalam hati kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala nombor satu, dan yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah antara sebab-sebabnya. Kemudian jika murid sudah kuat, maka ia tidak lagi perlu kepada rabitah untuk membayangkan wajah guru tersebut. Namun diakui juga kadang-kadang wujud golongan yang mengambil kesempatan. Kita tak mengatakan tarikat ini dibolehkan. Sebab apa? Sebab ada kumpulan-kumpulan yang jenis mengambil kesempatan dengan menggunakan nama tarikat. Contohnya, ada yang kata masuk tarikat ni boleh dapat jaminan syurga. Kemudian ada pula yang kata dapat pengampunan dosa daripada guru. Ada pula bayaran zakat 20% secara bulanan kepada pemimpin kumpulan dan sebagainya. Dalam hal ini, kita wajarnya menentang tarikat yang menyeleweng. Tarikat yang menyeleweng, yang kita terang-terang nampak ianya adalah mengambil kesempatan dalam agama, kita tolak sepenuhnya. Sehingga kan dia meletakkan amalan tarikat ini boleh memasukkan orang dalam syurga, memberi jaminan, serta boleh mendapatkan pengampunan dosa dengan masuk ke dalam tarikat mereka. Ini tidak benar, sehingga ada pembayaran zakat 20% ataupun jumlah tertentu untuk dibagi kepada tuan guru mereka. Perkara-perkara yang mengarahkan kepada syirik, kita tolak habis-habisan. Tapi kita tidak mengatakan tarikat ini sebagai satu perkara yang haram. Perkara yang haram dalam Islam. Sebab apa? Dengan alasan Nabi Muhammad SAW tak buat perkara itu. Sedangkan ulama-ulama yang dahulu yang berakhlak dan juga yang amanah, mereka mengambil amalan tarikat ini sebagai satu medan untuk membersihkan jiwa serta mewujudkan manusia ini faham bahawa aku beribadah hanyalah kerana Allah. Maksudnya kita kena ada satu amalan khusus yang kita lakukan secara istiqamah. Habis kita dah boleh istiqamah dengan ibadah tu, silakan jalanlah sorang-sorang tanpa ada tarikat. Jadi tarikat ini adalah sebagai satu wasilah untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu, kita tidak menentang golongan yang melakukan kebaikan hanya kerana Allah, tapi kita menentang golongan yang melakukan perbuatan hanya untuk mensyirikkan Allah dengan perkara-perkara yang langsung tiada dalam Al-Quran dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.